Negeri Kedah dan juga tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Pada petang ni kita akan melihat sedikit mengenai pengurusan kewangan dan akaun sekolah. Terutamanya sekarang untuk bulan 3 kita akan mulakan sesi persekolahan yang baru. So saya ingin menekankan sedikit tindakan-tindakan dan juga peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi untuk mendapat pengurusan kewangan yang cemerlang di sekolah. Okay? Yang pertama sekali kita akan melihat mengenai audit penyata kewangan. Okay? Laporan audit kita ni mempunyai dua komponen, iaitu satu adalah penarapan pengurusan kewangan, di mana kita mendapat penarapan cemerlang, baik, memuaskan, kurang memuaskan dan tidak memuaskan. Selalu perkara yang sekolah selalu dia sangat fokus pada penarapan pengurusan kewangan, nak mendapatkan cemerlang untuk menjadi sekolah cemerlang dalam pengurusan kewangan. Tetapi terdapat lagi satu komponen yang tidak mendapat perhatian, iaitu persijilan audit. Dalam persijilan audit ni kita ada dua. Satu adalah pendapat tanpa teguran. Maafkan ada dalam ejaan itu, pendapat tanpa teguran dan pendapat boleh ubah. Okey, persijilan audit ini diberikan berdasarkan penyata kewangan yang telah dihantar kepada bahagian audit sekolah. Okey, untuk makluman tuan-tuan, pada tahun 2021 untuk penyata kewangan tahun 2021, 31 sekolah telah mendapat persijilan audit berteguran. Tuan-tuan boleh bertanya, apa itu audit berteguran, apa itu audit tanpa teguran? Okey, dua komponen itu. Yang pertama, audit pendapat tanpa teguran ini bermaksud penyata kewangan yang kita telah hantar kepada bahagian audit sekolah memberikan gambaran yang benar dan saksama. Okay? True and fair value. Okay? Dan mempunyai pendedahan yang mencukupi. Maksudnya semua dokumen sokongan adalah mencukupi. Okay? Tetapi pendapat boleh ubah ni, dia ada tiga di bawah situ, iaitu berteguran, bertentangan dan tanpa pendapat. Untuk sekolah yang mendapat berteguran ini adalah sekolah yang menghantar penyata kewangan yang salah nyata secara individu atau aggregate yang material. Maksudnya amount yang disalah nyatakan adalah material, tetapi dia tidak menyeluruh pada penyata kewangan itu, sedikit saja. Okay? So dia akan mendapat berteguran. Apabila bertentangan, salah nyata dalam penyata kewangan itu material dan dia audit dapat membuktikan salah nyata itu memang berlaku kesilapan, so dia akan mendapat pendapat berteguran. Dan yang terakhir sekali adalah tanpa pendapat. Okay? Juru audit dia boleh memberikan kita persijilan audit tanpa pendapat apabila kita tidak menghantar bukti atau dokumen sokongan yang mencukupi untuk dia menjalankan audit. So dia tak dapat form apa-apa pendapat lah berdasarkan penyata kewangan yang kita hantar. Di situ kita akan dapat tanpa pendapat. Okay? Seterusnya, ini adalah sedikit fungsi audit lah. Kenapa bahagian audit sekolah dia menjalankan audit adalah untuk memeriksa dan mengesahkan ketepatan penyata kewangan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Okay? Dan menentukan pengurusan dan kawalan kewangan di sekolah ni berjalan dengan baik, teratur dan kemas kini. Dia mematuhi peraturan dan prosedur kewangan yang ditetapkan. Okay? Seperti tuan-tuan sedia maklum, kita di sekolah ni kita guna pakai beberapa akta lah, iaitu yang pertama sekali adalah akta arahan perbendaharaan. Yang paling pertama adalah arahan perbendaharaan. Dari situ dan kita ada pekeliling perbendaharaan, PP, yang kita boleh dapat daripada portal MOF. Yang ketiga, kita berpegang kepada akta pendidikan. Dan yang terakhir sekali, untuk menguruskan kewangan sekolah ni, kita berpegang kepada tata cara pengurusan perekonomian dan kewangan sekolah. Apabila tuan-tuan berpegang kepada semua peraturan kewangan yang ditetapkan, saya yakin pengurusan kewangan sekolah akan berada di tahap yang cekap. Okay? Dan audit juga dijalankan untuk sebagai penyiasatan lanjutan daripada arahan yang berhormat Menteri, Ketua KPM, Ketua Audit Negara dan pihak lain yang diterima dari masa ke masa. Ini bermaksud apabila sekolah itu
Ini adalah persijilan penyata kewangan tahun 2021 mengikut kategori sekolah yang telah dibentangkan dalam mesyuarat jawatankuasa audit tahun 2023. Okey, di sini kita dapat melihat jumlah sekolah yang telah diaudit adalah 751 dan 720 sekolah telah mendapat status sijil audit tanpa teguran dan 31 sekolah telah mendapat status audit berteguran. Okey, antara reason yang kita terima kenapa sekolah mendapat status audit berteguran ini adalah kerana sekolah tidak mengisytihar aktiviti, akaun belum terima, dokumen sokongan yang dihantar adalah tidak lengkap, penyata kewangan lewat dikemukakan. Okey, bercakap tentang penghantaran penyata kewangan, penyata kewangan perlu dihantar kepada bahagian audit sekolah selewat-lewatnya sebelum 31 Mac setiap tahun, tahun berikutnya lah. Okey, untuk makluman tuan-tuan, setakat 12 hari bulan Mac ini ada 41 lagi sekolah yang belum menghantar penyata kewangan kepada bahagian audit sekolah. So, saya memohon kepada sekolah-sekolah yang masih belum hantar ni, kita ada lagi lebih kurang 17 hari lah untuk hantar. So, pastikan menghantar dokumen penyata kewangan yang lengkap, okey, kepada bahagian audit sekolah. Okey, lagi satu adalah kerana penyata kewangan tidak seimbang. Apabila kita menghantar penyata kewangan kepada bahagian audit sekolah, penyata kewangan yang kita hantar ni tak seimbang. Maksudnya berlaku kesilapan perekodan lah di mana-mana. Dan juga yang terakhir sekali adalah kerana kunci kira-kira tidak seimbang. Juga kerana ada rekod kewangan yang silap. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah penarafan pengurusan kewangan bagi tahun 2021 mengikut kategori sekolah. Iaitu kita ada 5 penarafan: cemerlang, baik, memuaskan, kurang memuaskan dan tidak memuaskan. Untuk sekolah kebangsaan terdapat 148 sekolah yang mendapat cemerlang, 160 sekolah yang dapat baik, 71 sekolah memuaskan dan 14 sekolah kurang memuaskan. SJKC pula 46 cemerlang, 30 baik, 12 memuaskan, 1 kurang memuaskan. SJKT daripada 60 sekolah, 25 mendapat cemerlang, 14 baik, 12 memuaskan, 8 kurang memuaskan dan 1 tidak memuaskan. Dan sekolah menengah kebangsaan daripada 209 sekolah, 74 sekolah mendapat cemerlang, 90 baik, 38 memuaskan, 6 kurang memuaskan dan 1 tidak memuaskan. Okay. Bagi sekolah-sekolah yang mendapat penarafan tidak memuaskan dan kurang memuaskan, unit akaun JPF Kedah bersama dengan kerjasama PPD, kami selalu membuat kunjung bantu untuk meningkatkan lagi lah prestasi kewangan sekolah. Kita lihat mana kita boleh bantu, apa yang kita boleh perbaiki dalam pengurusan kewangan, kita bagi nasihat. Dan saya tengok dalam 2-3 tahun ni memang ada peningkatan yang ketara lah. Dari jumlah sekolah yang mendapat penarafan cemerlang telah meningkat, jumlah sekolah yang mendapat penarafan kurang memuaskan dan tidak memuaskan telah berkurang dengan ketara. Okey. Seterusnya, ini adalah ringkasan lah, yang ringkasan daripada tadi. 751 sekolah, 39% mendapat cemerlang, 39% mendapat baik, 17% mendapat memuaskan dan 3.9% mendapat kurang memuaskan, 0.3% mendapat tidak memuaskan. Saya amat berharaplah dalam tahun-tahun yang akan datang ni tidak memuaskan dan kurang memuaskan ni takkan ada lah. Sekurang-kurangnya kita mendapat tidak memuaskan paling kurang pun. Okey. Okey. Okay. Ini adalah penyerahan penyata kewangan tahunan yang macam saya cakap lagi, ada lagi 17 hari. Okay. Perkara penting yang perlu disertakan semasa penyerahan penyata kewangan bagi setiap penerima adalah kunci kira-kira, penyata pendapatan dan perbelanjaan, penyata penerimaan dan pembayaran, nota kepada akaun, penyata penyesuaian bank, lampiran penyata penyesuaian bank, salinan buku tunai untuk bulan Disember, salinan penyata bank untuk bulan Disember, dan permohonan sijil baki akhir dengan pihak bank. Okay. Semua ni perlu disertakan. Kalau terkurang satu sekalipun, pihak bahagian audit sekolah akan menganggap
So pastikan semua ni ada apabila tuan-tuan menghantar dokumen kepada bas. Okey. Yang tu tadi kita dah tengok pasal penarasan bahagian audit sekolah. So kita akan masuk sedikit mengenai macam mana kita nak buat pengurusan kewangan am di sekolah. Okey, terusnya. Okey. 6 aspek penting yang telah kita tekankan dalam pengurusan kewangan sekolah ni adalah pertama mengenai penurunan kuasa. Okey. Apabila satu tahun bermula atau apabila berlaku pertukaran dalam kepimpinan di sekolah, pengurus sekolah dia perlu menurunkan kuasa secara bertulis kepada pegawai yang menjalankan tugas kewangan. So semua pegawai yang menjalankan tugas kewangan perlu ada penurunan kuasa ni daripada pengurus sekolah. Tanpa adanya penurunan kuasa ni, semua pegawai yang menandatangani cek, yang menandatangani pesanan sekolah, yang membuat apa-apa kerja kewangan, dia tak ada punca kuasa untuk menjalankan tugas kewangan. So apa-apa yang dia tanda tangan semuanya akan menjadi tidak valid. So pastikan sebelum bermula sesi persekolahan ni, kita siap semua penurunan kuasa untuk semua PT-PT baru, PT-PT baru ke, kalau ada pertukaran lah. Kalau tak ada, semak sama ada tahun-tahun lepas ada tak surat penurunan kuasa. Pastikan semua pegawai yang menjalankan tugas kewangan ni ada beri penurunan kuasa. Tujuan kita memberi penurunan kuasa ni adalah supaya pengurus sekolah dia busy. Dia tak dapat nak buat kerja kewangan seorang diri. Dia memerlukan pihak-pihak membantu dia membuat kerja kewangan. So apabila kita menurun kuasa, pegawai yang mendapat kuasa ni dia akan memberikan feedback, laporan secara terperinci kepada kita dalam tempoh yang ditetapkan. Okay, dia memang obligated untuk hantar laporan kepada kita. Okay. Yang kedua adalah mengenai serahan tugas. Okay. Kita lihat pada tahun ni, awal tahun ada ramai pertukaran keluar masuk antara PGP, PK sekolah. So apabila berlaku pertukaran ini, serahan tugas perlu dijalankan. Okay, bahagian audit sekolah akan melihat sama ada serahan tugas ni ada ke tak ada. So pastikan ada serahan tugas. Bila kedua-dua pegawai ni menandatangani satu kenyataan serahan tugas. Bersama dengan serahan tugas ini perlu ada dokumen kewangan, laporan kewangan sekolah, sertakan sekali kedudukan kewangan semasa sekolah, semua baki-baki peruntukan yang ada, semua hutang-hutang yang belum dibayar, semua aset yang ada, semua tu kena sertakan sekali dengan nota serahan tugas supaya pihak yang mengambil alih tugas tuan-tuan dia dapat menjalankan tugas tu dengan sempurna lah. Okay. Yang ketiga adalah penyediaan penyata kewangan pada 31 Disember tiap-tiap tahun dan kemukakan kepada bahagian audit sekolah sebelum 31 Mac tahun berikutnya. Okey. Sebelum ni sesi persekolahan kita adalah pada tahun yang sama. Mula Januari dan berakhir pada Disember. Tetapi sesi persekolahan kita untuk 2 tahun kebelakang ni telah berubah sedikit, bermula pada bulan Mac dan berakhir pada bulan Februari. Tetapi pengurusan kewangan sekolah masih mempunyai tarikh tutup 31 Disember. Maksudnya kita akan tutup akaun pada 31 Disember dan dokumen kewangan akan dihantar kepada bahagian audit sekolah sebelum 31 Mac. Okey, tarikh 31 Mac ni dia ada dia sebenarnya ada satu catch di situ lah. Okay? Sebenarnya peraturan pendidikan akaun dan audit 2002 dia mengatakan kita kena siap penyata kewangan 31 Disember setiap tahun. Okay? Then peraturan 6 pendidikan audit akaun dan audit 2002 pula menyatakan kita kena hantar dokumen kewangan, penyata kewangan kepada bahagian audit sekolah tidak lewat daripada 31 Mac tahun berikutnya. Tetapi surat berkeliling kewangan bilangan 4/88 menyatakan sekolah hendaklah mengemukakan penyata kewangan 1 bulan lebih awal, iaitu sebelum 28 atau 29 Februari tahun berikutnya. Okey, ni adalah supaya membolehkan pihak sekolah membuat pelarasan atau pembetulan jika penyata akaun tersebut adalah tidak tepat. Maksudnya kalau tuan-tuan hantar sebulan lebih awal, jika berlaku kesilapan ke atau perlu buat pelarasan apa-apa, masih mempunyai
masa 1 bulan untuk membuat pelarasan. Tetapi jika tuan-tuan hantar on the dot 31 Mac, kita tak ada lagi avenue untuk buat pelarasan atau pembetulan lah. Maksudnya yang kita hantar itu adalah muktamad. Okey. Okey. Yang keempat adalah melantik pegawai. Okey. Pengurus sekolah dia boleh melantik pegawai, dan pegawai yang menerima kuasa dia perlu melaporkan segala urus niaga dan perubahan mengikut tempoh yang ditetapkan. Pelantikan pegawai di sekolah ni adalah melibatkan pegawai-pegawai seperti juru audit dalam, pegawai aset, pegawai untuk jawatan kuasa pengurusan kewangan dan akaun, dan juga pegawai untuk JKPAK untuk sekolah PTJ. Okay. Pegawai-pegawai ini semua perlu dibuat lantikan secara bertulis. Okay. Dan yang kelima adalah memastikan sekolah mengadakan mesyuarat berkala untuk dalam tempoh 3 bulan sekali setiap 1 tahun. Pastikan mengadakan mesyuarat. Dua mesyuarat yang paling penting yang kena buat dekat sekolah adalah mesyuarat DPKA, itu mesyuarat pengurusan kewangan dan akaun, dan untuk sekolah PTJ mesyuarat pengurusan aset alih di kerajaan JKPAK. Okay? So di sini saya rasa semua guru besar kita akan fokus pada mesyuarat JPKA sahaja. Mesyuarat JPKA ini dipengerusikan oleh pengurus sekolah dan disetiausahakan oleh KPT atau PT di sekolah yang menjalankan tugas kewangan. Cikgu-cikgu kena pastikan supaya mesyuarat ini diadakan setiap suku tahun. Maksudnya berakhir satu suku tahun, dalam minggu pertama atau minggu kedua bulan seterusnya dah kena buat mesyuarat JPKA, di mana laporan untuk suku tahun tersebut akan dibentangkan. Okey, maksudnya untuk bulan Januari hingga bulan Mac, pada bulan April kita kena buat mesyuarat JPKA. Okey, mesyuarat JPKA ini kena dibuat secara berasingan. Jangan combine sekali dengan mesyuarat lain-lain. Lepas tu tak buat minit, tak buat apa, kata saya dah pernah buat mesyuarat JPKA bersama cikgu-cikgu. Mesyuarat ni perlu ada surat panggilan, perlu ada pengedaran agenda, perlu ada slip kehadiran, orang kehadiran, dan juga minit mesyuarat perlu difailkan. Dan minit mesyuarat dia kena memastikan semua agenda-agenda yang telah ditetapkan dibincangkan dalam mesyuarat tersebut, seperti pengurusan bajet, perbelanjaan, perakaunan, pungutan dan penerimaan, aset dan stor, laporan jumlah audit dalam, dan juga bagi sekolah bukan PTJ, komponen JKPAK juga perlu dimasukkan dalam mesyuarat. Okey. Dan yang terakhir sekali dalam pengurusan kewangan am sekolah adalah pemeriksaan menunjuk. Pemeriksaan menunjuk ni ada dua jenis, iaitu AP308, iaitu pemeriksaan dalaman. Pemeriksaan dalaman ni boleh diwakilkan secara bertulis kepada pegawai lain untuk menjalankan pemeriksaan ni bagi pihak kita lah. Okay. Pemeriksaan dalaman ni dia merangkumi skop yang besar, bukan hanya kewangan, tetapi banyak-banyak skop seperti pengurusan kenderaan, pengurusan pentadbiran, pengurusan kewangan dan akaun, pengurusan aset dan stor, semua itu akan termasuk dalam itu. So kita boleh wakilkan pegawai untuk memeriksa bagi pihak kita, dan dia akan memberikan laporan secara bertulis kepada kita. Akan diadakan 6 bulan sekali. Okay. Yang kedua adalah pemeriksaan menunjuk AP309. Yang ni kita tak boleh wakilkan kepada sesiapa. Pengurus sekolah sendiri perlu membuat pemeriksaan ni. Dia sendiri perlu pergi ke tempat penyimpanan barang berharga. Dia sendiri kena semak. Pengurus sekolah tak boleh minta PT untuk tolong bawakan peti cash kepada kita untuk kita semak. Kita kena pergi ke tempat dia supaya kita dapat memastikan tempat dia menyimpan barang berharga tu adalah selamat, berkunci, dan kunci tu dipegang oleh 2 orang yang berasingan. Semua tu kita kena semak. Dan hasil pemeriksaan ini perlu dicatatkan dalam buku pemeriksaan menunjuk. Okey. Okey tak tuan-tuan so far? Okey, sikit lagi ya. Kita teruskan. Okey. Yang ini adalah bantuan persekolahan umum yang diterima oleh semua sekolah. Okey, ni
Bantuan persekolahan umum ini adalah digariskan dalam Surat Perkeliling Kewangan Bilangan 1 tahun 2021 dan digunakan mulai tahun 2022. Okey, kita ada 5 jenis bantuan umum, iaitu bantuan geran per kapita PCG mata pelajaran, bantuan geran per kapita PCG bukan mata pelajaran, bantuan prasekolah, bantuan sukan dan bantuan kurikulum. Jika tuan-tuan perasan, PCG untuk tahun ini telah diturunkan pada bulan lepas. Bulan Februari saya yakin semua sekolah telah menerima PCG. Okey, ada tuan-tuan semak tak dalam akaun bank? Dah masuk duit belum? Ada tak? Okey, bagi sekolah yang masih belum membuat semakan, sila dapatkan penyata bank dan semak sama ada duit telah masuk atau tidak. Okey, bagi sekolah yang masih belum menerima penyata bank yang masih menggunakan penyata bank manual, pihak jabatan telah mengarahkan semua sekolah supaya menggunakan penyata bank secara online. So yang bagi belum memohon lagi, sila hantar permohonan dengan segeralah kepada unit akaun. Okey, supaya tuan-tuan boleh melihat baki dan kedudukan peruntukan dalam bank pada bila-bila tuan-tuan nak. Okey. Okey, duit PCG ini adalah bantuan yang diperuntukkan untuk semua murid dalam sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Bantuan ini adalah berdasarkan enrolment pelajar pada tahun semasa. So kita dapat data enrolment ni daripada pihak sekolah sendiri. So apabila tuan-tuan menerima peruntukan ni, buat semakan sama ada jumlah yang diterima tu adalah betul tepat atau tidak. Jika terdapat kekurangan peruntukan, maklumkan dengan segera kepada pihak jabatan, dan jika telah menerima peruntukan lebih daripada yang sepatutnya, kena pulangkan balik kepada pihak KPM. Okey, duit PCG ini diberikan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran, aktiviti sukan, kurikulum serta pembangunan sosial sepanjang tahun. So saya berharap agar duit PCG yang diterima ini digunakan secara berhemat. Okey. Apabila tuan-tuan membuat perancangan yang sepatutnya, next please, pihak sekolah apabila dia membuat perancangan kewangan, kita dapat menggunakan peruntukan yang diterima secara berhemat lah, maksudnya mencukupi. Okey. Perkara pertama yang perlu sekolah buat adalah semak peruntukan yang telah diterima. Pastikan amount yang diterima tu mencukupi, tidak lebih, tidak kurang. Okey. Semak dengan pengurusan peruntukan awal perarasan yang diterima. Okey, apabila kita dah ada maklumat ni semua, perlu dibentangkan dalam mesyuarat DPKA supaya semua cikgu bidang, semua cikgu panitia tahu berapa duit yang diterima untuk setiap subjek, dan dia boleh membuat perancang untuk sepanjang tahun. Okey, jika ada keperluan untuk pindah peruntukan juga perlu dibincangkan dalam mesyuarat DPKA dan mendapat persetujuan daripada ketua bidang dan ketua panitia. Okey. Seterusnya, merancang aktiviti dan program. Pastikan semua program tu pihak sekolah boleh dah siapkan takwim untuk sekolah sepanjang tahun. So dia tahu macam mana dia nak menggunakan peruntukan dia sepanjang tahun sehingga bulan Februari tahun depan supaya tak ada kekurangan untuk perbelanjaan lah. So dalam perancangan ni, salah satu kriteria dia adalah penyediaan kertas kerja. Dalam kertas kerja ni kita akan nyatakan sumber kewangan dia, sama ada peruntukan kerajaan, peruntukan SUA atau peruntukan asrama, dan perlu mendapatkan kelulusan pihak yang berkenaan berdasarkan peruntukan lah, sama ada dari PGB, PPD atau JPN dan KPM. Dan rancang kaedah pemilihan tuan-tuan. Jika perlu buat pembelian terus, pastikan ada 3 sebuah harga sebagai dokumen sokongan. Pastikan ada nota minta, keluarkan pesanan sekolah dan dihantar kepada pembekal. Dapat barang, pastikan ada perakuan mutu, terimaan oleh pihak sekolah. Semua tu adalah perancangan tuan-tuan. Okey. Kalau ada perlu membuat sebuah harga, sila rujuk dengan pihak PPD supaya sebuah harga dapat dijalankan dalam masa sebuah harga diturunkan. Okey. Yang ketiga adalah penyediaan dokumentasi. Penyediaan dokumentasi adalah semua jenis dokumentasi untuk urusan bayaran, pulangan balik, akuan terimaan wang. Urusan pembayaran adalah apabila sesuatu transaksi telah selesai. Jika kata perolehan ke apa, kita telah selesai,
tuan-tuan boleh menyediakan voucher untuk pembayaran. Apabila membuat voucher untuk pembayaran, sila pastikan semua dokumen sokongan adalah lengkap dan telah disemak, telah ditandatangani oleh pengurus sekolah. Okey, tuan-tuan mempunyai peranan yang besar tau. Sebenarnya, apabila tuan-tuan menandatangani cek, jangan hanya bergantung kepada dokumen yang telah disediakan oleh PT. Buat semakkan. Tuan-tuan kena pastikan semua dokumen ada cop terima, cop telah bayar, cop tarikh telah ditandatangani, baru tuan-tuan sign cek tersebut. Kalau ada satu pun tertinggal, jangan sign cek tersebut. Okey? Ini adalah kuasa tuan-tuan. Apabila kita mempunyai peruntukan terlebih terima, kita akan membuat pulangan. Pastikan kita membuat pulangan sebelum 30 Jun setiap tahun kepada pihak KPM. Okey? Dan apabila kita mendapat peruntukan daripada KPM, kita akan membuat akuan terimaan di bank. Sebab tu kita perlukan penyerta bank di mana kita akan buat akuan terimaan. Dan terakhir sekali adalah semakkan data enrolment pelajar. Tuan-tuan boleh mengarahkan cikgu-cikgu untuk memberikan maklumat kepada pentadbir bagi data pelajar mengenai subjek mata pelajaran baharu atau kelas atau enrolment baru di sekolah. Ini adalah supaya untuk mengelakkan keciciran atau kesilapan peruntukan yang dimohon. Okey? Ini kan saya membuat tambahan sedikit lagi lah. Okey? Mengenai buku tunai. Okey? Tuan-tuan juga mempunyai peranan untuk mencetak buku tunai setiap bulan. Cetakan tu PT yang akan buat, tapi tuan-tuan perlu semak, tanda tangan dan tarikan buku tunai setiap bulan. So apabila sesuatu transaksi berlaku, transaksi tersebut akan dimasukkan dalam sistem ESPKWS, dan apabila telah dimasukkan dalam sistem, dia akan diserap masuk dalam buku tunai kita. Okey, pada akhir bulan tuan-tuan buat semakkan buku tunai ini tepat ke tak berdasarkan dengan penyata bank. Kenapa kita perlu buat semakkan dengan penyata bank? Itulah yang dipanggil penyata penyesuaian bank dan reconciliation. Okey, apabila kita membuat semakkan dengan penyata bank, kita tahu ada tak penerimaan yang belum diambil kira. Maksudnya ada orang bank in dalam akaun kita tapi tak maklum pada kita. Tanpa semakkan tersebut, tuan-tuan takkan tahu baki di bank tu berlebihan kenapa. Atau ada tak cek yang telah kita keluarkan tapi masih belum ditunaikan. Sebab cek di sekolah tempoh salah dia hanya 3 bulan. So apabila kita membuat semakkan, kita akan tahulah ada cek yang belum ditunaikan yang dah terlebih tarikh. So kita akan batalkan buat cek baru. Dan dalam penyata bank juga akan ada faedah dan charge bank. So faedah dan charge bank ni kita takkan tahu selagi kita tengok penyata. Sebab tu penyata penyesuaian bank perlu dibuat setiap bulan. Okey, jika tuan-tuan maklum, penyata bank perlu sampai ke pihak sekolah sebelum 10 hari bulan pada bulan berikutnya. Dan daripada tarikh kita terima penyata bank, 7 hari dari tarikh kita terima bank, penyata penyesuaian bank perlu disediakan. Okey, antara teguran yang kita dapat daripada BAS, banyak sekolah yang gagal menyediakan penyata penyesuaian bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan penyata bank. Dan kita apabila kita meminta pandangan sekolah, rata-rata pandangan yang diterima adalah kami lewat menerima penyata bank daripada bank. Sebab tu kita dah minta semua sekolah untuk mendapatkan penyata bank online. Okey, kalau tuan-tuan ambil tindakan-tindakan ni, saya yakin tuan-tuan akan lebih alert lah dengan penggunaan pengurusan kewangan, perjalanan kewangan di sekolah tuan-tuan. Dan yang terakhir untuk pengurusan ni adalah penggunaan panja wang muncik. Seperti tuan-tuan sedia maklum, panja wang muncik di sekolah hanya boleh digunakan untuk tujuan segera dan kecemasan. Kalau ada perolehan yang telah dirancang lebih awal, jangan guna panja wang muncik. Okey, panja wang muncik ni hanya untuk benda-benda yang tiba-tiba muncul. Tak boleh nak elak, kena buat waktu tu juga, dan kita guna. Okey, sebagai contoh, tuan-tuan nak hantar budak-budak pergi ke sukan, nak beli first aid kit, itu tak boleh guna panja wang muncik, kena keluarkan NO. Sebab kita dah tahu kita akan hantar, kita perlu beli barang. Tetapi kita katakan tuan-tuan tak beli first aid kit, pelajar dah pergi bersukan, cedera di sana, nak beli ubat-ubat, itu kita anggap segera boleh guna panja.
Okey. Saya rasa tuan-tuan juga maklum, pihak jabatan telah mengeluarkan satu surat pada awal tahun ini mengenai penggunaan tunai di sekolah. Okey. Pihak jabatan telah memberi teguran bahawa penggunaan tunai di sekolah dihadkan hanya kepada bantuan-bantuan persekolahan, letupan pajak wang buncit dan juga wang saku pelajar. Selain daripada situ, tuan-tuan tak boleh menggunakan tunai di sekolah. Semua perolehan dan semua pembayaran harus menggunakan cek dan juga LO, pesanan sekolah. Ya tuan-tuan. Okey, seterusnya yang terakhir yang ini adalah mengenai pengurusan akaun belum terima. Kita Jabatan Pendidikan Negeri Kedah telah mempunyai akaun belum terima yang agak tinggilah dalam 2 tahun yang kebelakang. Ini adalah kerana sekolah-sekolah gagal melaporkan akaun belum terima di sekolah. Okey, apabila kita membuat pemeriksaan tahun lepas, kita menerima banyaklah ABT yang belum dilaporkan, yang meningkatkan ABT jabatan sekali ganda lah. Okey, dan banyak ABT yang berlaku di sekolah adalah daripada lebihan bayaran gaji dan emolumen. Okey, ini adalah beberapa punca kenapa berlaku lebihan bayaran gaji dan emolumen. Apabila pegawai cuti tanpa gaji, tindakan hukuman tata tertib yang dijalankan backdated, cuti bersalin separuh gaji tanpa gaji bagi anak-anak dan seterusnya, tidak hadir bertugas tanpa kebenaran, imbuhan tetap perumahan yang tidak dihentikan, elang-elang lain yang dibayar yang tak sepatutnya dibayar, meletak jawatan secara mendadak dan gaji yang gagal dihentikan, bertukar jabatan atau sekolah, pelarasan gaji yang tidak teratur dan cuti separuh gaji. Semua ini adalah beberapa keadaan di mana pegawai awam didapati menerima lebihan bayaran gaji dan elang. So, bagaimana tuan-tuan boleh membantu untuk mengelakkan perkara ini? Seterusnya. Okey, tuan-tuan boleh menyemak dari masa ke semasa payroll master listing untuk mengenal pasti kes-kes lebihan bayaran gaji. Kes sekiranya terdapat kes sedemikian, kena maklumkan kepada jabatan secara serta-merta. Mengeluarkan nama pegawai dan kaki tangan yang terlibat daripada payroll dengan serta-merta dengan menyediakan borang ST20 dan duit apabila bertukar atau berhenti kerja. Okey, ketua jabatan iaitu tuan-tuan sebagai pengurus sekolah hendaklah memaklumkan kepada pihak DPN atau AG negeri untuk menghentikan pembayaran gaji pegawai serta-merta dan memastikan semua pegawai yang memohon cuti separuh gaji atau tanpa gaji menandatangani surat aku janji sebelum diberi kelulusan pelepasan. Okey, seperti yang tuan-tuan sedia maklum, tahun lepas pihak KPM ada mengeluarkan surat mengenai tanggungjawab ketua jabatan dalam mengurangkan ABT. Okey, dalam surat tersebut pihak KPM telah menyatakan tuan-tuan sebagai pengurus sekolah mempunyai kuasa untuk menghentikan gaji seseorang serta-merta jika mendapati dia tidak hadir kerja, dan tuan-tuan juga mempunyai kuasa untuk menandatangani borang pendahuluan diri bagi pihak pegawai yang mempunyai ABT. Jika pegawai tersebut enggan memberi kerjasama untuk membuat permohonan pendahuluan diri, tuan-tuan sebagai pengurus sekolah boleh menandatangani borang pendahuluan diri bagi pihaknya. Okey, so saya minta sekolah alert sikit mengenai ABT sekolah dan maklumkan dengan segera kepada jabatan supaya kita dapat mengambil tindakan supaya pegawai yang ada ABT ni dapat membuat bayaran balik semasa beliau masih berkhidmat. Kita masalahnya sampai ke jabatan apabila most of them dah keluar dari perkhidmatan baru sampai ke perhatian DPN. So kita nak buat kutipan pun agak rumit lah. Okay, so saya minta bantuan tuan-tuan untuk memaklumkan dengan segera.